Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan ada pun asal yang ketiga pada menyatakan barang yang dijanjikan pada akhirat daripada balasan. Jadi perkara yang ketiga yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum pada ini kita membicarakan mengenai rahmat Allah. Jadi rahmat Allah Ta'ala ini besar, sehingga kan orang yang melakukan kesalahan ada yang tidak selamat dengan Allah. Tapi yang kedua membahaskan mengenai orang yang buat maksiat banyak tiba-tiba mendapat rahmat daripada Allah. Dan ini asal yang ketiga pada menyatakan barang yang dijanjikan pada akhirat daripada balasan. Maka membahaskan mengenai janji Allah di atas balasan orang yang melakukan amal semasa hidup di atas muka dunia. Maka kami sebutkan demikian itu akan kelakuan yang 5. Maka kami sebutkan perkara yang berkaitan dengan amal. Kelakuan ini amal. Perkara yang berkaitan dengan amal itu ada 5 perkara yang mana seorang itu tidak dapat lari daripadanya. Maka yang pertama mati. Mari kita ingat mengenai 5 perkara. Yang pertama mati, yang kedua kubur. Mati iaitu ketika perkara yang berkaitan dengan sakarat maut. Yakni ketika kita nak menghadapi kematian. Dia apabila sahaja sampai masanya seseorang itu akan mengalami sakarat maut, yakni kesakitan ketika nak menghadapi kematian. Jadi mati ini rasanya amat sakit. Ada riwayat kata 99 kali kena mata pedang. Ada kata 300 kali kesakitannya. Ada yang mengatakan bahawa umpama kulit kita ini disiat sebagaimana kita menyiat kulit limau contohnya. Maka ada mengatakan umpama direbus di dalam air yang begitu panas, kesakitan, kematian pasti akan dialami. Sakit. Dan ketika itu syaitan akan menggoda agar manusia itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dan sesiapa yang kuat imannya, ada imannya, maka selamatlah. Jadi sebenarnya sesuatu yang perkara yang kita takuti adalah ketika mati itu tercabut iman. Itu yang paling ditakuti. Jadi dari segi hukum, orang yang tidak sembahyang contohnya dia berdosa, hukumnya pasti begitu saja. Maka dia itu tidak jatuh kufur. Tetapi dibimbangi apabila saja nak menghadapi sakarat maut, maka ketika itu roh seseorang itu boleh tercabut dengan tercabutnya iman. Dan menyebabkan orang-orang saleh dahulu menangis. Sehingga ada mengatakan bahawa sesiapa yang tidak merasa takut ataupun sesiapa yang tidak memikirkan adakah dia ini mati beriman ataupun mati kufur, maka boleh jadi dia mati dalam keadaan kufur. Kalau dia tak fikir, dia tak rasa saja. Maknanya, maka di antara perkara yang ditakuti adalah seseorang itu mati dalam keadaan tercabutnya iman. Maka yang pertama adalah mati, yang kedua adalah kubur. Kubur ini maknanya kita membicarakan mengenai alam yang selepas daripada kehidupan. Sebenarnya mati ini tidak mati. Mati inilah satu kehidupan baru. Yang matinya mati di alam dunia, tetapi yang hidupnya hidup di alam barzakh. Maka mati ini akan dia menjadi raudhatun min riyadil jannah, ataupun hufar min hufarin niran, ataupun hufar min hufarin nar. Sama ada dia menjadi satu taman daripada taman syurga, ataupun dia menjadi satu jurang daripada jurang neraka. Jadi inilah kehidupan selepas daripada kematian. Maka ini juga ditakuti. Kerana apabila sahaja seorang itu berjumpa dengan Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan membentangkan di atas apa yang dia telah lakukan semasa dia hidup di atas muka dunia. Maka beruntunglah orang yang terselamat ia daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang kedua dikatakan bahawa ini mengenai balasan ada di dalam kubur. Maka ada orang di dalam kubur itu kuburnya bercahaya dengan sebab dia banyak sembahyang malam sebagai contoh. Ada yang kuburnya luas, sayup mata memandang. Ada yang dia duduk di dalam kuburnya, dia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia duduk dalam kubur, dia rehat sungguh. Bangun-bangun dekat negeri akhirat. Maka demikian kedudukan orang yang selepas daripada kematian. Maka kita orang yang beriman wajib percaya adanya azab kubur, wajib percaya adanya nikmat kubur. Maka kubur di dalam alam barzakh itu adanya balasan daripada Allah. Dan balasan itu mengikut amalan kita di atas dunia. Kalau amalan kita di atas dunia itu baik, banyak, selamatlah kita. Tapi kalau tidak baik, buruk, waliyazubillah, maka sudah tidak ada peluang lagi untuk kita nak memperbaiki diri kita. Kerana tidak ada orang yang mati hari ini dibangkitkan balik oleh Allah lalu boleh beribadat. Tidak. Bahkan bila dia sudah mati, maka itulah amalan yang dia bawa. Kalau sedikit-sedikitlah, kalau banyak-banyaklah. Kalau dia mendapat keampunan, maka dapatlah keampunan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan, ingat ada balasan Allah. Jadi dengan sebab ada balasan Allah taala, kita kena bersiap sedia. Sebab itu dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang bersiap, melakukan persiapan selepas daripada kematian. Ini orang yang bijaksana. Lalu dikatakan bahawa yang keduanya adalah kubur. Dan kiamat. Dan yang ketiga adalah perkara yang berkaitan kiamat. Kiamat ini ada dua, satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Dan disebut wala nuzibannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan azabkan kepada mereka dengan satu azab sebelum datangnya azab yang lebih besar. Sebelum datang azab yang lebih besar, yakni Allah Ta'ala akan azab. Kalau datang ke dunia, Allah Ta'ala beri dia ujian-ujian. Kalau dia lalai kepada Allah, tak buat amal ibadat, demi ujian. Maka ujian tadi, musibah-musibah tadi boleh jadi dengan sebab dosa-dosa kita, menyebabkan hati tidak tenang, hidup sempit, gelisah dan sebagainya. Itu sudah terasa azabnya. Sebelum datang azab yang satu lagi, azab kematian. Ataupun orang yang sudah mati, maka dia kena azab di dalam kubur sebelum datang azab kiamat. Azab kiamat ataupun berlaku ketika kiamat, kiamat sebelum datang kiamat yang satu lagi. Jadi maknanya masuk kiamat satu lagi, kiamat dua dah sebelum datang huru-hara akhirat nanti. Berlaku hari kiamat, iaitu kehancuran dunia. Hancur dunia dibinasakan semuanya sekali, sehinggalah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Dan dihimpunkan di padang mahsyar itu azab sebenarnya bukan tidak azab, kecuali orang-orang yang mendapat lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan membahaskan tentang kiamat, dan kiamat ini katanya ada banyak nama. Maknanya ada mengatakan sampai 300 nama, macam-macam nama kiamat. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Dan yang masyhurnya dipanggil kiamat daripada perkataan berdiri. Kiam ni berdiri. Kerana nanti dekat negeri akhirat kelak semua manusia berdiri. Dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi tak fikir dah yang lain, fikir amalan masing-masing. Ketika itu manusia berada sangat takut. Takutnya kita memang merasa sangat takut. Kalau kita sudah amal ibadat pun takut. Wali-wali Allah walaupun dia soleh atau ke dunia pun takut. Kalau orang-orang yang soleh itu di atas ke dunia pun takut, bagaimana orang yang tak buat ibadat? Bagaimana dengan ahli maksiat? Lebih-lebih lagi takut. Bahkan dikatakan bahawa para nabi-nabi, rasul-rasul pun takut. Sehingga kan nabi-nabi, rasul-rasul dia mengatakan nafsi, nafsi, diri aku, diri aku.
sampai dia tak ambil berat ke umatnya kerana dia terlalu takut. Macam mana kita nak selamatkan orang sedangkan diri kita pun tak pasti lepas tak lepas. Maknanya begitu. Kecuali Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala memberi kelebihan kepadanya dan dia itu boleh memberi syafaat kepada umatnya. Maka dikatakan akan berlakunya kiamat. Jadi kita ini akan berlaku juga kiamat. Kalau kiamat yang satu lagi tak berlaku, maka kiamat ada dua. Satu dipanggil kiamat kecil, satu dipanggil kiamat besar. Itu dari segi tanda. Dan berlaku kiamat atas diri kita pula adalah ketika sakarat maut, ketika nak menghadapi kematian. Itu adalah tanda kiamat. Kadang-kadang kita tak sangka orang. Saya jumpa orang baru ni, memang dia sihat betul-betul. Jadi dia nak hadir satu kuliah saya. Dia nak hadir kuliah saya lepas Zuhur. Jadi dia kata, Ustaz duduk dulu, nanti lepas Zuhur kita pergi. Maka dia pergi ke planet. Saya tak beritahu yang dia pergi ke planet. Lalulah bila dia balik, dia kata nampak rayanya saya tak boleh pergi dah kuliah Ustaz lepas ni. Dia pun minta maaf banyak-banyak. Dan dia beritahu saya pergi planet swasta tadi. Kemudian planet swasta kata kena pergi ke hospital. Dia masalah jantung. Dan selama ini tak pernah ada apa-apa tu. Tak pernah terfikir yang dia sakit jantung selama ni sihat apa-apa. Tak pernah pun. Dan tanda-tanda pun tidak ada. Jadi bila pergi tu, jadi saya pergi kuliah pun, dia tidak pergilah. Kemudian petang tu berjumpa dengan dia beritahu, dia kata doktor ambil darah dia. Banyak juga ambil darah. Dan dia akan cek pada darah tadi, keputusannya lebih kurang dalam 3 jam. Jadi dia tak tunggu 3 jam, dia tinggalkan nombor telefon. Dia kata boleh tak dia beritahu kepada orang pekerja tu, kalau ada apa keputusan telefon saja saya. Saya nak tunggu 3 jam ni saja-saja duduk saja-saja. Dia balik tu sekejap. Lalu orang tu tak apalah, dia kata awak balik dulu, nanti kalau tu saya akan telefon. Dapat keputusan kata telefon. Tunggu sampai maghrib semuanya tidak ada jawapan. Ambil pukul 3 petang darah, sampai pukul 6 tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Ketika nak maghrib dia pun dalam keadaan suka-suka. Dia kata tak ada, mana ada jantung, dia kata tidak ada sakit jantung, dia kata kalau ada memang dah bagi keputusan. Jadi tak ada bimbang lah, dia kata tak ada bimbang. Saya tanya dia, Haji ada sakit lah? Dia kata tak ada sakit apa-apa. Tak ada je, dia kata doktor swasta je kata benda jantung, takut dia. Tak apalah. Maka dia pun kuliah maghrib. Kuliah maghrib dia ada. Jadi ketika saya menyampaikan kuliah maghrib, dia keluar. Sebenarnya tak pernah keluar. Dia pun keluar, duduk kat luar. Dekat-dekat nak habis kuliah baru dia masuk. Lepas tu sembahyang, lepas sembahyang tu dia pun ada pengumuman sekali dia umum. Yes, sehat, tak ada apa-apa tanda. Tidak ada apa-apa tanda. Lepas tu lama-lama nampak sekali dia pegang dada. Pegang macam dia tahan sakit. Kemudian bila kita bercakap dia bergurau. Sehat, tak ada apa-apa. Maka saya pun tak apalah. Saya tinggal dia balik, perjalanan balik. Kuliahnya di luar Bandar Terengganu. Dalam perjalanan balik, dalam pukul 1 lebih, isterinya telefon. Isterinya telefon. Saya tengok nama dia, saya pun angkat, takut-takut ada apa-apa tertinggal. Kadang-kadang tertinggal, aku piuh lah, tertinggal, serbang lah. Maknanya, saya pun angkat isteri dia dengan suara yang agak sedih. Dia kata suami dia kena serangan jantung terus kritikal. Terus kritikal. Dan sekarang ni saya tanya dia, sekarang ni ada di hospital besar. Tengok terkejut juga kita. Takkan nampak zahirnya sihat, boleh bergurau lagi, baik-baik. Maknanya tiba-tiba boleh datang satu muka. Jadi nak beritahu, sebab itu ulama-ulama dahulu disuruh kita buat persiapan dalam melakukan amal ibadat. Kerana apabila sampai saja maknanya apa-apa, kalau kita sakit dah tak boleh nak buat amal ibadat.
Apatah lagi kalau datang kematian tiba-tiba dalam keadaan kita tak buat amal ibadat kepada Allah. Jadi nak beritahu, disuruh kita agar kita ini melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan seseorang tadi dia akan mendapat balasan mengikut amal. Jadi kita boleh tengok amal baik kita dengan amal buruk kita mana banyak. Walaupun amal baik kita diganda oleh Allah, betul tak? Kita buat sekali satu kebaikan 10 kita dapat. Dalam 10 tadi dia boleh ganda lagi sampai 700, 800. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh ganda mengikut kehendak Allah. Dan ada sampai ibadat yang Allah Ta'ala kata aku balas, tak boleh tahu berapa-berapa. Nak kaburnya Allah Ta'ala beri banyak. Ada yang amal ibadat maknanya biwairi hisab, diberi pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwairi hisab. Orang yang betul-betul sabar ni dengan Allah Ta'ala dapat pahala tanpa hisab. Ada pun orang yang melakukan kesalahan satu dosa saja. Satu dosa. Buat satu dosa, buat satu dosa. Tapi nak beritahu, kita boleh melihat kebaikan kita bagaimana dengan amalan buruk kita. Kalau kita memikirkan amalan kita ini buruk, tidak elok, kita kena banyak istighfar. Kerana istighfar itu adalah jalan pembersihan. Jalan pembersihan daripada dosa-dosa kita. Sebab itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus mengatakan bahawa apabila seseorang itu duduk saja seorang diri, dia kena fikir amal yang telah dia lakukan. Pagi tadi saya buat apa, tengah hari tadi buat apa, petang buat apa, malam buat apa, sampai nak tidur sekarang ni buat apa. Dia fikir-fikir teringat, oh pagi tadi saya baca Quran, boleh juga 2 helai contohnya. Maknanya lepas pada tu alhamdulillah. Oh baca majalah mangga 10 helai. Contohnya dah tahu lah. Jadi nak beritahu, kita kena hitung balik amalan kita. Hitung balik yang baik kita, alhamdulillah bersyukur. Yang kita buat salah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memaafkan kita. Lalu dikatakan bahawa kiamat dan juga syurga. Syurga adalah tempat balasan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang saleh. Dan nak beritahu bahawa syurga ini ada bahagian kedudukan dia yang tertentu. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Bahkan ini bagi orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah. Dan orang yang boleh masuk syurga ini di antaranya adalah orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Jadi bagaimana kedudukan kita? Yang masuk syurga adalah golongan Nabi-Nabi, golongan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Mereka semua adalah ahli-ahli syurga. Golongan yang kedua adalah golongan Siddiqin, orang yang benar, orang yang mengikuti segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua bagi orang Siddiqin ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketua bagi Rasul-Rasul adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar dikatakan semua sunnah Nabi yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar melaksanakannya. Tidak ada satu pun sunnah Nabi maknanya. Hatta kalau lepas Rasulullah wafat, dia dapat tahu ada lagi yang tidak amal, dia akan amal. Bahkan semasa hayat Nabi, apa saja yang dilakukan oleh Nabi, itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia dikenali dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi SAW. Sehingga kan Nabi mengatakan bahawa tidak ada orang yang aku mengajak beriman kepada Allah terus dia ikut, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata kepada Abu Jahal, jangankan cerita tentang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Nabi Muhammad itu cerita dia naik ke langit pun aku percaya. Masa itu tak cerita lagi mengenai Mi'raj, tapi dia sudah percaya. Ini dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Boleh tak kita ni jadi sitikin? Kalau tidak boleh, tidak ada peluang kita nak masuk syurga. Tengok yang ketiga. Ketiga adalah syuhada. Orang yang mati syahid pada jalan Allah. Dan ingat, syahid ada 3. Satu dia panggil syahid dunia. Syahid dunia ni zahir orang tengok dunia syahid, akhirat tidak. Seumpama orang yang berjihad pada jalan Allah, dia berjihad, dia berperang pada jalan Allah, tapi bukan nak cari redha Allah. Dia nak cari apa? Dia nak cari harta ghanimah sebagai contoh. Harta ghanimah, kekayaan. Ataupun dia nak cari nama, biar dia ini dikenali dengan orang yang bijaksana, orang yang berani. Ataupun dia dikenali dengan mujahid, orang yang berjihad pada jalan Allah. Jadi berjuang-berjuang itu akhirnya tidak ikhlas. Bila tidak ikhlas, maka dia nampak syahid. Mati dibunuh, mati syahid. Tapi hakikatnya syahid di dunia saja. Orang-orang ahli dunia kata syahid, tapi dia tidak. Dan yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat ini seumpama orang yang mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Dia belajar, kemudian mati. Maknanya, maka itu mati syahid, mati dalam belajar, menuntut ilmu. Sebab itu kita ini belajar ilmu sampai kepada liang lahat. Maknanya, sampai kepada akhir hayat. Selagi mana ada nyawa, selagi mana ada kekuatan, selagi mana ada kehendak, maka belajar. Yang mati dalam menuntut ilmu. Orang yang mati menuntut ilmu ini orang yang mati syahid. Dan banyaklah wanita yang mati dalam keadaan bersalin, melahirkan anak, itu mati syahid juga. Mati dalam keadaan kebakaran, mati syahid juga. Mati dalam kelemasan, mati syahid juga. Mati dalam kemalangan, mati syahid juga. Mati mempertahankan harta benda. Harta benda, orang masuk dalam rumah kita, lalu perampok bunuh kita, mati syahid juga. Maknanya mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Dan orang yang mati syahid akhirat ini, ketika dia mati itu dia dapat pahala. Kalau pahalanya banyak, dapat menghapuskan dosa, boleh masuk syurga. Tapi kalau dosanya lebih banyak, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat adalah syahid orang yang mati berperang pada jalan Allah. Berperang pada jalan Allah Ta'ala, lalu dia mati di medan perang. Kalau dia berperang, kemudian matilah dia, tapi bukan di medan perang. Selepas habis perang, dia pun balik, mati kat rumah. Maka dia tidak mati syahid dunia akhirat. Maknanya begitu. Jadi orang yang mati syahid dunia akhirat ini, dia yang dikatakan syuhada ini, orang-orang yang mati syahid dunia akhirat. Jadi kalau boleh mati syahid dunia akhirat, bolehlah masuk syurga. Tapi gelak gambar kita. Rasa-rasanya. Dan yang keempat, orang-orang yang solehin. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang yang hatinya bersih. Bukan soleh tu amal ibadat banyak tu. Kalau amal ibadat banyak, mari penuh ujub, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya, tidak soleh. Maka orang yang soleh, orang yang hatinya bersih, kemudian sentiasa ingat kepada Allah, dan juga dia juga ahli ibadat kepada Allah. Orang soleh ini dikatakan soleh, di antaranya sifatnya dia adalah orang yang sembahyang malam dan berpuasa di siang hari. Kita jenis orang yang tidur malam dan kadang-kadang tidur juga banyak di siang hari. Maknanya, jadi nak beritahu orang saleh itu pun kalau kita boleh masuk golongan orang yang saleh, barulah seseorang itu boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya. Dan yang keempat adalah anak-anak kecil yang mati belum balik. Ini lagi gelak gambar. Maknanya kalau mati belum balik daripada anak-anak kecil yang beriman kepada Allah, itu boleh masuk syurga. Yang kelima, Masya Allah, luasnya rahmat Allah, anak-anak kecil
anak-anak kecil orang kafir yang mati belum daripada balik. Maknanya walaupun dia hidup, ayah ibu bapanya kafir, tetapi dia mati kecil, belum lagi balik, maka dia juga akan dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kedemikianlah kita. Dan orang yang melakukan dosa besar, begitu juga. Orang yang boleh juga masuk syurga, dia melakukan dosa besar, tetapi dia mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang dapat syafaat Nabi ini umum. Kira kadang-kadang dia buat dosa besar pun dapat syafaat. Ini atas rahmat Allah Ta'ala beri kepada orang yang dapat syafaat. Sebab itu kita ini Allah nak fikir ke amal ibadah, kadang-kadang nak jadi orang soleh pun tak mampu kita. Maknanya agak-agak jadi orang yang dapat syafaat Nabi pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan boleh juga masuk syurga orang-orang yang ada iman walaupun seberat zarah. Walaupun seberat zarah, dia boleh masuk iman, masuk syurga walaupun dia ada iman seberat zarah. Tetapi dengan syarat dia akan diazabkan oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu. Kerana syurga ini tempat yang suci, bersih. Orang yang bersih je boleh masuk syurga. Maka sebelum Allah Ta'ala membersihkan kita, baik kita bersihkan diri kita sendiri. Dibersihkan oleh Allah di dalam neraka, dibakar. Dibakar sehinggalah dibersihkan dari dosa. Maka umpama besi yang berkarat, kata-kata kita nak ambil besi tadi, maka kita nak ambil besi yang molek tadi, maka dibakar besi tadi. Maka bila dibakar besi tadi, maka akan keluarlah karat-karat dia. Karat dia, sehinggalah dengan sebab dibakar tadi, maka terpisahlah karat daripada besi, maka sehinggalah dapat mengambil besi ni. Baik daripada besi yang nak karat dah, maka kita pun ambil tu pengilat, kita kilat. Maknanya jadi hati kita ini kotor, gelap hati, maka kena bersihkan hati kita. Kalau boleh banyakkan zikir Allah, berzikir kepada Allah. Seorang mari jumpa saya, dia kata saya sampai satu peringkat saya rasa takut Ustaz. Takut macam mana, saya tanya dia. Dia kata saya rasa takut dia tak dapat gambar. Sebab rasa takut kalau nak berhadapan dengan Allah ni macam mana. Sebab rasa memang tidak bersedia. Sebab bila dia fikir banyak sangat dosa-dosa yang dilakukan. Lalu dia kata bahawa macam kita nak ambil puasa. Puasa tu dalam masa setengah jam lagi, banyak lagi tak baca. Nak kan dia banyak lagi tak baca. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam satu kitab, kalau tak silap ni kitab tajuk arus juga, dia mengatakan bahawa apabila seseorang itu telah meluputkan ataupun telah luput amal-amal ibadat ni masa dia muda dulu, ataupun masa dia dahulu dia luput amal ibadat, dengan arti kata dia tak buat amal ibadat, tiba-tiba dia sedar dan dia nak melakukan amal ibadat, dan dia sudah terasa singkatnya masa untuk dia ini, singkatnya masa untuk dia nak buat ibadat, untuk nak menampung balik dia punya ibadat-ibadat yang terluput. Maka kata Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahawa kamu kena memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyakkan selawat. Kerana bila seorang itu banyak selawat, dia akan dikasihi oleh Allah. Lalu ingatlah firman Allah, wa ma kana liyu'azzibahum wa anta fihim. Mereka itu tidak diazabkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan engkau bersama dengan mereka. Engkau itu siapa? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak ada Nabi depan kita, dah. Di dalam hati kita ada baginda Rasulullah. Sentiasa kita ingat dengan memperbanyakkan selawat, maka janji Allah, wa hum yastaghfirun, dan dalam keadaan mereka beristighfar. Maka dua, yang pertama selawat, yang kedua istighfar. Jadi bila dalam keadaan gelabah macam itu, apa amalannya nak buat? Maka amalannya nak buat satu, selawat, dua, istighfar. Banyak kan berselawat dan beristighfar, banyak selawat beristighfar, agar dapat dibersihkan hati. Jadi bila kita istighfar, dibersihkan. Bila sudah bersih dengan selawat, Allah Ta'ala kasih kepada kita.
Maka tidak dapat tidak seseorang tadi mesti bersiap sedia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan juga neraka. Dan juga neraka, membahaskan tentang neraka. Nanti akan datang kita akan tahu neraka-neraka, tapi secara itu dahulu. Maka neraka pula, orang yang masuk neraka yang pertama orang kafir. Orang kafir ini dia tidak akan keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wal iyazubillahi min zalik. Sebab itu yang paling ditakuti bahawa apabila seseorang itu tercabut iman dia. Itulah yang paling takut. Bila tercabut saja imannya, maka habitat a'maluhum, maka terbatal amal ibadah. Lebih-lebih lagi orang kafir ini dia ada dua. Satu dia panggil kafir asli, kafirun asliyun, kafir yang asli, asal kafir. Yang kedua kafir murtad, dia menjadi kafir dengan sebab dia keluar daripada iman dia, keluar daripada Islam. Keluar pada Islam dia, maka jadi kafir. Maka yang lebih azabnya adalah murtad, lebih daripada orang kafir. Jadi wal iyasubillahi min zalik. Maka wajib kita menjaga iman kita, jaga lidah kita, jangan keluar perkataan yang boleh rosak iman. Dan jaga perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita ini jadi membawa kepada batalnya iman. Dan juga jaga pegangan kita. Kadang-kadang kita berpegang sesuatu yang boleh rosak iman. Kalau orang itu menyangka ataupun menganggap, oh bagus juga agama orang lain dalam bab Islam tak ada, maka kufur dia. Dia sangka maknanya. Ataupun dia mengatakan bahawa sama je agama orang lain, agama kita je. Maka itu. Ataupun dia kata, takut apa? Kalau aku buat gini murtad tak apa. Ini kafir itu. Wal iyazubillahi min zalik. Maknanya itu perkataan ataupun dalam hati dia pegang benda-benda ni. Dia kata agama lain lebih baik, semuanya membawa kepada kufur. Orang yang kafir akan diazabkan dalam neraka buat selama-lamanya, tidak akan keluar daripada itu. Dan mengatakan bahawa ketika mana orang-orang kafir merasa azab tidak tahan, sangat tidak tahan, dia mengadu kepada malaikat. Maka malaikat mengadu kepada Allah, lalu dia ditambahkan azabnya. Ditambah azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga maknanya. Maka yang pertama orang kafir. Kafir. Yang kedua orang munafik. Orang munafik ini disebut di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini, dia ini duduk di bawah-bawah neraka. Maknanya yang bawah dengan yang atas, yang bawah lagi panas, lagi azabnya lebih. Namun demikian, munafik ada dua. Satu dipanggil munafik amal, yang kedua dipanggil munafik akidah. Kalau munafik amal, dia hanya perbuatan munafik, tapi dia beriman kepada Allah. Maka disebut dalam hadis mengenai munafik amal sebagai contoh. Ayatul munafik salasa, idza hadasa kadzdzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila bercakap sentiasa berdusta. Pendek kata, kalau 10 dia cakap, orang kata boleh pegang satu menuju. Maknanya, maka tanda munafik yang pertama, apabila bercakap sentiasa dusta. Yang kedua, apabila diberi amanah, maka dia mengkhianati. Dan yang ketiga, apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Maka tiga ini munafik. Munafik tiga ini munafik yang boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka buat selama-lama. Tidak, ini dia kan munafik amal, dia masih beriman. Dan kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala terima. Dengan ikhlas dia bertaubat. Dan dalam satu riwayat ditambah lagi ada 4 tanda. Yang keempat, wa idza khasama fajara.
apabila dia bergaduh, berbalah, dia melampaui batas. Di pesan anak-anak dia 7 keturunan kita. Jangan tegur keluarga. Maknanya jangan sampai putus hubungan silaturahmi. Melampaui batas, dendam, macam-macam. Maka tidak boleh. Memang hati kita ada hati, perasaan sakit hati itu tak ada. Tapi cuba kita renung diri kita kembali. Kadang-kadang kesalahan itu boleh jadi berlaku daripada diri kita. Kalau tidak berlaku daripada diri kita, sebagai ujian daripada Allah, Allah Ta'ala pasti akan memberi ujian kepada kita. Tapi begitu kadang-kadang sifat, bila keadaan dia bergaduh, balak lebih daripada 3 hari, satu, dahlah dia. Lepas tu melibatkan anak-anak lagi, jiran tetangga lagi dan sebagainya. Ini membawa kepada dosa. Dosa. Maka dikatakan bahawa ini dipanggil munafik amal. Belum lagi munafik akidah. Munafik akidah adalah orang yang benar-benar menolak Islam, menolak iman, dan di dalam hatinya memang tidak ada iman. Tidak mau langsung kepada agama, tetapi zahirnya tunjuk nak agama. Ini dipanggil munafik akidah. Yang mana dia melibatkan akidah, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang munafik macam ini, maka dia ini dikira orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, maka akan diazabkan oleh Allah Taala. Munafik. Yang ketiga, orang fasik, yang terdiri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, masuk juga neraka. Banyak hadis, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk syurga orang yang memutus hubungan silaturahim. Begitu juga, la yadkhulul jannata bakhilun, tidak akan masuk syurga orang yang bakhil. Maknanya, lalu diberitahu orang macam ni mendahaka kedua ibu bapa ataupun memutuskan hubungan silaturahim di antara kaum kerabatnya dan sebagainya, ini tidak boleh masuk syurga. Terhalang dia daripada masuk syurga. Dia akan dimasukkan dalam neraka, diazab. Dan kita beritahu dah tadi, kalau dia ada iman walaupun sebab zarah, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang-orang yang masuk neraka ini, nama yang keempat lupa dan barang yang pada tiap-tiap maqam, dan barang yang tiap-tiap tersebut ada maqam dia, kedudukan dia. Ada orang mati soleh, ada mati yang tidak soleh, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Syurga ada maqam-maqam dia yang tertentu. Dan begitulah juga daripada kebinasaan bagi orang yang taat, dan juga membawa kepada kebinasaan bagi orang taat. Orang taat pun boleh binasa juga. Dan juga kebinasaan bagi orang yang melakukan maksiat. Orang yang buat maksiat pun membawa pada binasa. Ini memang pasti, buat maksiat akan binasa. Dan juga orang yang taksir. Orang yang taksir adalah orang yang cuai dengan, ataupun orang yang lalai dengan perintah-perintah Allah. Itu dipanggil taksir. Taksir maknanya dia cuai, lalai dengan Allah. Dan orang yang mujtahid maknanya orang yang bersungguh-sungguh. Maknanya, maka ada yang mendapat kebaikan, ada yang mendapat keburukan, dan ada juga orang yang soleh tapi akhirnya membawa kepada kebinasaan. Baik, ada pun mati. Yang pertama mati. Maka aku sebut padanya hal dua orang laki-laki. Aku ini siapa? Aku ni Imam Ghazali, pengarang kitab kita. Maka aku, yakni Imam Ghazali, dia kata sebut, yakni cerita. Aku nak cerita mengenai dua keadaan lelaki, dua orang laki-laki. Salah seorang daripada keduanya, barang yang diriwayatkan daripada Ibnu Syabramah. Ibnu Syabramah diceritakan oleh Ibnu Syabramah bahawasanya, berkata ia, masuk aku serta Sya'bi. Aku berjalan dengan Sya'bi.
dan berjumpa atau seorang laki-laki. Jumpa dengan seorang lelaki. Jumpa dengan seorang laki-laki. Kata Syabramah, dia kata dia berjalan dengan Syakwi, dia jumpa seorang laki-laki yang sakit, hal keadaan dia sakit, laki dia sakit. Maka ziarah aku akan dia, aku pun pergi ziarah lah, pergi jumpa dia orang sakit, pergi ziarah. Begitu ziarah orang sakit pun. Jadi kita kalau ziarah orang sakit, jangan lupa doakan dia. Tak boleh ikut Arab pun tak apa. Maknanya tak perlu kadang tu nak hafal ila syifa, ila syifa, ila syifa, la yawadi usaqama. Kita nak baca-baca doa, dia tak reti. Maknanya kita doa, kita pegang tangan dia. Kita pun tak kuat-kuat pun tak apa, slow-slow pun tak apa, dalam hati pun tak apa. Tapi pastikan bila kita berjumpa orang sakit, maknanya kita doa. Ni kita pergi jumpa orang sakit, kita ambil wifi ya. Orang sehat tu makan. Orang sakit tu tengok saja. Maknanya. Maka dia kata, jarak aku akan dia pergi jarak siap, dan ia bagi barang yang ada dengan dia daripada sakitnya, dan dia sedang menahan kesakitan. Maknanya dia duduk dalam keadaan menanggung kesakitan dia. Maknanya sakit membawa kepada sakit nak mati. Dan padanya seorang laki-laki mentalkin akan dia. Ada seorang mentalkinkan dia. Kadang-kadang sakit talkin dia, talkin apa? La ilaha illallah. Biasanya la ilaha illallah. Banyak. Yang panjangnya asyhadu an la ilaha illallah, panjang sebut Allah pun payah. Jadi kita ambil la ilaha illallah sudah. Kalau payah sangat la ilaha illallah, kita sebut Allah. Jangan takbir Allahu akbar. Kejut kawan tu Jadi sebut ajar dia talqin. Talqin ni bukan masa nak mati, masa hidup kita kena talqin. Maknanya bukan tunggu orang talqin kita. Batu kata guru saya masih nak mati baru ambil tarikat. Maknanya baru nak talqin, dah nak zikir. Sebab tu kita ni akan mengikut kebiasaan. Masa nak mati akan ikut kebiasaan. Jangan. Kalau orang tu suka nak ke bola, kadang mati hingga baru ke bola. Dia akan ikut kebiasaan. Jadi sebab itu dikehendaki kebiasaan kita berzikir. Allah Ta'ala pertemukan saya seorang hamba Allah. Dia dalam keadaan sakit nak mati, tangan dia bergerak. Dan lidahnya tidak henti-henti bergerak. Dua bergerak, satu tangan lidah. Maknanya sampai mulut dia tak gerak dah, lidah tangan jari gerak lagi. Bila ditanya ahli keluarganya, memang kehidupan dia suka berzikir. Kita berzikir kepada Allah. Sebab tu zikir ini kita sentiasa, sebab kalimah yang kita nak bawa adalah kalimah la ilaha illallah. Bukan Malaysia boleh. Malaysia bukan. Kalimah kita. Kalimah kenapa la ilaha illallah kita nak bawa? Maknanya maka ditalqinkan. Talqin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kata Syabi, perlahankan akan dia. Maknanya kata Syabi kepada orang yang talqin, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat talqin pada dia. Maknanya dalam keadaan dia sakit, perlahan-perlahan saja, ataupun duduk kat telinga dia, terus dia maka berkata ia yang sakit tu berkata bahawa talqin kamu ataupun tiada talqin dengan dia. Maknanya bahawasanya aku tinggal akan dia. Dia kata mau talqin aku ataupun tak talqin aku sama je, sebab kalimah ni aku tak pernah tinggal pun dari dulu. Itulah penting kita berzikir. Mulakan dengan 100 hari. 100 hari. Tu saya jumpa seorang, saya beritahu. Saya kata talqin zikir 100 hari ya. Dari luar sikit ingat dia kata. Saya lebih zikir tak jadi benda tak berapa minit. Ambillah banyak-banyak. Lepas tu tak buat dulu. Bukan masalah banyak sedikit, masalah kita nak istiqamah dulu. Lepas tu kita nak hidupkan hati kita biar kita zikir, bukan lidah saja, lidah dan hati kita berzikir. Maknanya walaupun tak hidup, saya zikir pun tak hidup, sebenarnya dalam hati saya. Zikir, baca zikir kosong, biar zikir kosong pun tak zikir kosong, sebab saya dah baca dalam kitab. Dalam kitab dia beritahu rupa-rupanya. Kadang-kadang kalau kita zikir-zikir, kadang-kadang bila kita dapat benda-benda yang hebat-hebat, tertipu kadang-kadang.
Sebab tu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, dia beritahu, dia kata kamu berteruslah berzikir sebut nama Allah. Hatta kita buat maksiat, kita buat maksiat itu sebut sama nama Allah. Kalau orang itu sebut nama Allah, tak boleh tinggal juga maksiat. Jadi dengan sebut sama nama Allah, lama-lama dapat tinggal buat maksiat. Sebut sama, yang paling penting istiqamah saja. Kerana ingat makrifat orang itu boleh tercabut. Makrifat maknanya orang yang sudah hidup hati ingat kepada Allah, ingat pada Allah boleh tercabut. Ada seorang yang ikut kuliah saya, dia kata sampai satu peringkat, dia kata dia memang duduk saja ni, gerak sama, dia boleh dengar rasa macam zikir, dengar sendiri. Dia kata Allah, dia dapat, kita tak dapat. Macam mana dia boleh dapat? Padahal kita yang suruh dia. Kita ni pada suruh orang je. Banyak gitu, kadang kita kabur bangun malam-malam. Mari jumpa saya, dia kata semenjak Ustaz kabur saya tak pernah tinggal malam-malam. Allah. Saya nyari-nyari nak kabur. Semenjak saya kabur sampai sekarang saya tak malam-malam. Bagus sungguh lah. Macam-macam orang lain yang dapat, itu tak dapat, tapi biarlah. Itu pemberian Allah, kita tak boleh. Kita kena bersyukur pemberian Allah. Tapi yang paling penting, kita kena hidupkan hati kita berzikir dengan Allah Ta'ala sampai ia menjadi sebati dalam diri kita. Lalu kata orang yang sakit ini, mu talqin ke aku ke, mu tak talqin ke aku ke, kalimah ini memang biasa aku sebut. Siap dia baca pula ayat Quran, kemudian membacalah dia membaca ayat Quran, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Dan surah Al-Fat kalau tak silap. Lalu dia yang sakit nak bawa mati, siapa orang talqin, dia boleh baca pula ayat Quran. Membolehkan orang dia mutalqin aku, mutalqin aku la ilaha illallah ke talqin tak talqin pun memang aku cakap. Memang sudah biasa. Buktinya dari sebut wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Apa maksudnya? Dan telah lazim mereka itu akan kalimah takwa. Telah lazim, telah biasa, telah lekat di dalam hati, telah menjadi sebati di dalam jiwa raganya bahawa kalimah takwa itu kalimah la ilaha illallah. Menjadi maknanya sebati dan adalah mereka itu yang terlebih utama dengan dialah yang lebih berhak mendapat rahmat Allah, yang dekat dengan Allah Ta'ala dan ahlinya. Dan dia termasuk daripada ahli. Jadi dikatakan di sini bahawa wa alzamahum kalimatat taqwa, telah sabit di dalam hatinya kalimat takwa. Kalimat takwa ada kalimat la ilaha illallah menjadi sebati dalam hidup. Jadi kalau seseorang itu menjadi sebati dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah, maka mudahlah dia ketika mati nak mengucap dua kalimat syahadat. Tapi bagaimana kita ini nak mencapai atau nak menyebut kalimah la ilaha illallah sedangkan kalimah itu tidak menjadi sebutan kita? Kalau sebutan kita tidak dapat lagi kita nak sebut menjadi kebiasaan, bagaimana hati kita nak hidup dengan kalimah itu? Tapi kalau kalimah itu sudah tertanam dalam jiwa, maka dia tidak akan lagi terpisah pada diri. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ketalqin la ilaha illallah. Kata Nabi, kamu ikut aku. Setelah Nabi sebut 3 kali, lepas tu sahabat pun ikutlah Nabi dengan Nabi talqin kalimah tadi. Maka kalimah ini umpama baja. Bagaimana baja yang kita tanam, kemudian kita biarkan baja itu. Sebenarnya kalimah itu memang sudah ada dalam hati-hati kita. Memang sudah ada. Maka kalaulah satu baja itu kita tanam, lalu kita biarkan, kita tidak kita tidak siram, maknanya kita tidak memberi tidak menjaganya, maka tidak menumbuhkan pokok. Maknanya kalau tumbuh pun pokok tidak kuat, mari ribut bergoyang habis tercabut akar. Tapi kalaulah sentiasa dihidupkan, sentiasa membaca kalimah itu, akhirnya lama kelamaan menjadi tetap di dalam hati. Hebat orang ini. Sampai dia boleh baca ketika itu dia hampir-hampir mati. Hampir-hampir mati mengatakan bahawa kalimah ini memang sudah biasa bagi diri. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa takut fikir Allah, macam mana nak hadapi kematian ini.
Inilah banyak istighfar, banyak selawat, banyak kata kalimah la ilaha illallah. 3 ni pun sudah cukup dah. Duduk saat ibu banyak kita habiskan masa dengan berzikir, biar hati kita betul-betul ingat kepada Allah. Maka kata Syafi'i, alhamdulillah Tuhan yang telah melepaskan taulan kami, segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala telah memelihara dia, menyelamatkan dia, maknanya melepaskan dia pada tipu daya ketika dia nak menghadapi kematian. Jadi demikian, kita disuruh agar sentiasa bersiap sedia. Jadi boleh. Maknanya jangan kita tunggu nanti mati orang talqin kita, jangan. Bahkan jangan kita menganggap tak apa kalau mati anak cucu kita boleh tahlil kita, jangan. Kita kena buat persiapan. Sebenarnya tahlil la ilaha illallah ni sebagai hadiah kepada si mati. Dan hadiah kepada si mati itu akan sampai kalau orang yang menghadiahkan itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan betul-betul dia mengucapkan kalimah itu, maknanya betul-betul, maknanya memang dengan niat untuk menyampaikan pahala. Tapi kalau sekadar la ilaha illallah, niat pun tidak niat. Kerana ada pendapat mengatakan kalau dia tidak niatkan untuk menghadiahkan kepada si mati, maka tidak dapat pahala. Ada ulama mengatakan demikian. Maka sebelum kita ini nak mengharapkan orang ataupun kita mengharapkan orang ni talqinkan kita, tahlil pada kita, maka kita sendiri yang kena buat, biar kita buat persiapan kita. Maknanya dengan zikir, dengan tahlil, dengan istighfar, dengan selawat dan sebagainya. Maka alhamdulillah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa yang selamat adalah orang yang mengekalkan kalimah la ilaha illallah. Talqin kalimah tadi dalam hati kita. Nak kuat lagi tanya, cari orang-orang yang boleh talqinkan kalimah la ilaha illallah. Kita pun ikut dia. Lepas tu kita pun berzikir dengan Allah Ta'ala. Baik, dan yang kedua, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni lagi dahsyat. Barang yang diriwayatkan bahawasanya tilmiz ni anak murid ataupun pelajar ataupun talib belajar, tilmiz ni anak murid dah maknanya murid, talib penuntut. Jadi tilmiz anak murid bagi Fudail bin Iyad, masya-Allah. Fudail bin Iyad ini awliya Allah, wali Allah, orang yang saleh. Walaupun dahulu Fudail bin Iyad ini perompak asalnya sebenarnya. Dia perompak dahulu tapi jadi baik. Jadi jangan anggap nak jadi baik dengan perompak, bukan. Yang perompak dulu dah tahu jadi macam Fudail bin Iyad, duduk dalam jaga. Akhirnya Allah Ta'ala pilih dia. Dia menjadi awliya Allah, kekasih Allah. Yang ramai anak murid dia. Lalu dikatakan bahawa dia adalah anak murid bagi Fudail bin Iyad rahimahullah Ta'ala. Hadir ia akan dia wafat. Maknanya Fudail bin Iyad telah hadir ke jumpa anak muridnya yang ketika itu anak muridnya hampir wafat. Anak murid dia nak mati, Fudail bin Iyad pun datang. Maknanya datang. Jadi kalau nak mati, panggil ulama-ulama dulu. Maknanya telefon ulama. Nanti dia boleh bagi zikir. Kalau ada zikir nafas, dia bagi zikir nafas. Kita tak panggil ulama, kita panggil anak beranak. Anak beranak kita nak mana nanti? Maknanya saya nanti dia akan bagi. Ajar talqin. Anak-anak pun boleh juga. Jadi Fudail bin Iyad datang, tengok anak murid dia sedang sakit yang membawa kepada kematian. Maka masuk atasnya Fudail, mana berjumpalah Fudail pada Fudail bin Iyad tadi, berjumpa dengan anak muridnya dan duduk pada kepalanya, duduk dekat kepala. Lalu dibacanya surah Yasin, baca surah Yasin. Kerana ada dalam satu hadis mengatakan sesiapa yang membaca Yasin ketika orang itu hampir wafat, maka akan dimudahkan rohnya keluar. Maknanya biar ada orang baca Yasin, biar ada orang talqin, jangan pakai banyak sangat. Jangan takir banyak sangat. Dia kata gini, dia kata gini. Lepas tu jangan panggil lah. Mana ni panggil ayo. Saya tu. Jangan tinggal saya, jangan tinggal saya. Maknanya jangan tinggal daku. Jadi tak boleh dah. Ini bukan musim. Itu dah masa tu kita dah. Maknanya nak tolong dia kali terakhir untuk dia membawa dirinya kepada Allah. Maka dikatakan dibaca surah Yasin. Maka berkata dia ni siapa? Pesakit tadi, orang yang dibaca Yasin. Hai ustaz, jangan kamu baca akan surah ini, jangan baca surah ini. Masya Allah, dia tak boleh baca. Maka diam Fudail, berhenti baca Yasin. Bila
anak murid dia yang sakit tadi kata begitu. Kemudian ia talqinkan akan dia kata la ilaha illallah, dia pun tutup surah Yasin, dia pun duduk dia talqinkan la ilaha illallah. Ketika dia talqin la ilaha illallah itu, maka berkata ia, kata pula tadi, tiada aku berkata akan dia. Maknanya aku tak boleh kata. Aku tak boleh kata. Mari kata la ilaha illallah tu, tiada aku berkata akan dia, maknanya aku tidak mampu nak bercakap. Dah kata la ilaha illallah, tak nak kata. Ini anak murid kepada Hudayr bin Iyad. Dan Hudayr bin Iyad ni wali Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu dalam keadaan itu tiada aku berkata akan dia, kerana bahawasanya aku lepas daripadanya, aku memang selama ini tidak berlepas diri dengan kalimah ini, ataupun tidak menjadi amalan aku pun kalimah la ilaha illallah. Bahaya. Maknanya bukan amalan aku, maknanya aku dah berlepas diri dah. Kalau orang Terengganu kata aku tak cara pun kalimah ni, itu orang Terengganu kata tak sebut dah, sudah berlepas diri dah dengan kalimah ini, dan mati ia atas demikian itu, mati dalam keadaan tidak mampu mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini adalah anak murid kepada Hudayr bin Iyad. Hudayr bin Iyad maknanya maka masuklah Hudayr pada tempatnya, dan jadilah ia duduk menangis 40 hari. Masuk Hudayr pada tempatnya, yakni di balik rumah dia, tempat Hudayr balik duduk rumah dia, dia menangis 40 hari. Menangis 40 hari kesian tengok anak muridnya. Inilah dia seorang guru. Seorang guru dia tidak memikirkan kehidupan dunia anak murid dia. Muni keluar nak pergi apalah. Tak. Seorang ibu pun patutnya begitu, dia tak fikir anak dia. Macam mana tentang rezeki kan sudah ditetapkan oleh Allah. Mana tauhid kita pegang tauhid, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala tetap rezeki kita ini, sekali dengan rezeki anak kita, isteri kita dan sebagainya, sampai cucu-cucu kita ni, sebelum kita ada, sebelum anak kita ada, di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan rezeki kita. Maknanya, maka sebab anak seorang guru ini dia menangis kalau dapat tahu anak muridnya dalam keadaan diazabkan oleh Allah. Maka demikianlah tugas suami nak menyelamatkan isteri daripada azab api neraka. Bukan guru pun begitu juga, ibu bapa pun begitu juga lah. Yang fikirkan masa depan bukan 20-20 8 tahun lagi. Maknanya, tapi yang dipikirkan adalah sebab daripada kematian. Maka menangis dia 40 hari. Dia menangis 40 hari, tiada keluar daripada rumahnya. Tak keluar rumah dia, duduk dalam rumah. Tempatnya tempat ibadat. Duduk dalam rumah. Kemudian melihat akan dia di dalam tidurnya, yakni di dalam mimpinya. Maknanya akan dia akan anak murid dia mati tadi. Padahal ia diheret dengan dia kepada Jahannam, diheret ke dia dalam api neraka Jahannam. Bayangkan bagaimana keadaan seorang guru yang menangis kesedihan, tiba-tiba 40 hari tak keluar, tiba-tiba hari yang ke-40 tu dia tengok anak murid dia duduk dalam api neraka. Dalam mimpi nampak diheret neraka. Maka berkata ia, dengan apa sesuatu yang ditinggalkan akan dikau oleh Allah Ta'ala makrifat. Apakah yang menyebabkan kamu ditinggalkan ataupun ditanggalkan makrifat? Sebab itu jangan kita bangga. Walaupun kita rasa kita sudah mencapai makrifat, jangan bangga. Makrifat boleh tercapai. Jadi bermakna pun dia dapat tahu anak murid dia ini sudah mencapai makrifat pada Allah. Tapi dalam keadaan dia mencapai makrifat pada Allah, tertarik dia. Kadang Masya Allah hilang. Orang yang sudah ingat Allah tidak lupa. Lupa pada Allah. Saya pernah bertanya pada guru saya, Saudara Syekh. Kata saya dahulu tidak boleh setiap masa saya ingat, kadang-kadang cakap menangis. Tapi hari ini dia dah ada ya. Tak boleh menangis, tak ingat kereta nak kereta, ingat rumah nak kereta. Jadi begitu dulu, tak boleh ingat menangis. Dia kata itu sudah hilang, makrifat sudah hilang. Kena cari balik. Kena cari balik. Rohani kita sudah hilang, kena cari balik agar hati kita kembali pada ini. Nak ajar pada kita ni makrifat yang boleh cabut.
Kalau cabut masa hidup lagi, kita boleh hari lagi, kembali balik. Maknanya apa tak lagi dibimbang masa ketika mati. Lalu tanya guru dia, sebab apa ni? Sebab apa kamu ni dicabut makrifat kamu? Kamu sudah jadi orang soleh, sudah ingat kepada Allah. Ni anak murid yang soleh. Lalu dia kata, daripadamu, makrifat dicabut daripadamu, dan adalah kamu aku ketahui daripada tilmisku, daripada anak muridku. Katanya yang diketahui daripada anak muridnya yang soleh. Masya Allah. Dalam kitab Surajul Talibin mengatakan, kamu adalah anak muridku yang paling alim. Itulah kitab Surajul Talibin. Maknanya sehingga Kampung Debiyak mengatakan, kamu adalah anak muridku yang paling alim, paling soleh. Paling alim, paling soleh. Boleh lagi tercabut itu yang Debiyak menangis. Lalu katanya, maknanya katanya dengan tiga perkara. Dia beritahu dalam mimpi dia 3 perkara. Dia beritahu sebab dia tercabut. Pertama, mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni maknanya mencari kesalahan-kesalahan. Lama dia mencari kesalahan gurunya ataupun mencari kesalahan kawan-kawan dia. Lalulah dia mengatakan perkara yang tidak sebenar. Dia mau fitnah. Maknanya. Maka yang pertama, mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Maka bahawasanya aku berkata bagi taulanku, aku berkata kepada teman-temanku, menyalahi barang yang aku kata bagimu, yang tidak sama dengan apa yang kamu kata. Boleh jadi dia ini tidak rasa, dia tidak mana dengan guru dia. Boleh jadi dia ini dengan gurunya dia, maknanya dia suka mencari kesalahan. Ataupun dia beritahu kepada kawan dia benda yang tidak sama dengan guru dia kata. Guru dia kata gini, dia kata gini. Guru ni kata gini, kata gini. Susah kok kalau nak murid pandai-pandai, bahaya. Dia kata jangan pandai-pandai sangatlah. Maknanya kadang-kadang dia suka berbahas. Kalau pandai kan susah juga, kena pandai juga. Tapi kalau terlalu pandai pun payah juga. Lalu dia katakan bahawa saya ni suka mengadu-ngadu, dan saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya sesuatu yang tidak yang kamu cakap. Kamu tak kata gitu, kata gini. Kata gitu, kata gitu. Jadi sama ada dia itu mengadu-ngadu, membawa fitnah kepada gurunya ataupun kepada kawan-kawan dia. Boleh jadi begitu. Ini semua boleh menyebabkan tercabut. Tercabut apa punya, dia panggil apa ni? Dia punya ni, makrifat dia tercabut. Maknanya. Yang kedua, dia tak tahu kedua. Yang kedua, dengki dan hasadkan taulannya. Yang kedua, dia dengki kawan-kawan dia. Ini sama-sama, ada istilah, kadang-kadang dia panggil sama-sama ikhwan ataupun sama-sama ahbab. Ahbab ni kawan-kawan yang dikasihi. Ikhwan, sama-sama saudara-saudara ni. Ataupun sama-sama jemaah. Kalau kita juga sama-sama belajar. Ini nak jatuh ni, ini nak jatuh ni, ini nak jatuh ni. Cabut iman kita. Menyebabkan tak boleh, hatta walaupun dia ahli zikir sekalipun. Lalu katanya kerana dia ini hasad dengki kepada kawan dia. Kita kena belajar berasa gembira dengan apa yang ada pada orang. Kalau kita merasa tidak gembira dengan apa yang ada pada orang, bermakna ada lagi sifat dengki dalam kita. Kita tengok orang tu berjaya, tak jadi dia tu, mana? Pada kita rasa tu. Jadi bila dalam keadaan macam itu, boleh tercabut, tak ada dengki. Orang makrifat, orang sudah mencapai makrifat boleh dengki. Ya, walaupun dia mencapai makrifat kepada Allah. Walaupun dia sudah mencapai makrifat kepada Allah, dia boleh dengki sama-sama ikhwan dia sendiri. Masya Allah. Tercabut makrifat yang ada dalam hati. Sebenarnya orang dapat rasa diri dia. Kalau dia dahulu dia ingat kuat berzikir, jadi berat. Akhir kali, itu yang dia kata berlepas di kalimah itu. Dia sudah menjadi ahli zikir. Maknanya setiap masa berzikir, tapi dengan sebab-sebab yang tertentu. Boleh jadi ahli sifat dengki lagi, ataupun dengan sebab dia ini suka fitnah, mencari kesalahan-kesalahan, sama ada kesalahan itu kesalahan ikhwan ataupun kesalahan-kesalahan gurunya. Akhir sekali menyebabkan terlepas dia daripada kalimah ini, tak boleh zikir. Saya banyak orang mengadu, saya tak boleh zikir. Banyak mengadu. Itu kena jaga-jaga benar-benar. Dia tertarik. Kalau orang mengadu pada saya tak boleh zikir, saya pun jawab gitu, saya tak boleh juga.
Ramu je 2 kali 5 saja. Tak apalah, kita pakat cari balik, kita berzikir balik. Biarlah apa nak tu. Hidup tak hidup hati nombor 2, tapi zikir ni kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dia sebab dia dengki sama-sama dia. Dan yang ketiga adalah bagiku penyakit. Dia ada satu penyakit, ini bukan penyakit batin, penyakit zahir ni. Dia ada penyakit. Maka aku datang kepada tabib, aku datang berjumpa dengan doktor. Dengan doktor ataupun seorang tabib, maka aku bertanya akan dia padanya, apakah obat yang saya perlu makan? Lalu saya bertanya pada dia, katanya ni, kata anak muridnya ni, maka berkata ia meminum tiap-tiap tahun 1 qadah. Qadah itu ada 1 bekas. Kalau cawan-cawan lah mangkuk-mangkuk tak kira 1 bekas daripada khamar itu arak. Kata doktor itu pula, dia kata penyakit kamu kalau nak sembuh setahun kamu kena minum arak 1 bekas. 1 tahun 1 bekas. Bukan setiap tahun, bukan tahun setiap hari, banyak hari dah. 1 tahun kena ada kok. Kalau sebotol-sebotol lah, kalau semangkuk lah 1 bekas daripada arak. Maka tiada engkau perbuat tinggal bagimu penyakit. Kalau tidak, penyakit tadi tak hilang, kata doktor tadi. Dia dah tahu dah benda tu arak kan. Dia dah tahu dah. Kan orang yang sudah kredit, sudah ahli, sudah soleh, sudah baik. Ya Masya Allah. Sebab tu kita jangan, kalau kita di satu sifat yang cukup bahaya. Bila kita mencela orang jahat, bahaya. Orang jahat bukan suruh cela, orang jahat suruh doa. Kalau dia jahat, dalam kitab lain Ibnu Athaillah kata, kalau mu tengok orang jahat, yang pertama kamu bersyukur. Sebab apa? Sabit orang jahat, kamu jadi baik. Betul tak? Kalau kita tak tahu kita baik ke jahat. Kemudian nak beritahu, kita kena bersyukur kerana Allah Ta'ala pilih kita tak jadi jahat. Kemudian kena doa. Lalu ada kisah yang saya dah cerita dulu dalam kuliah maghrib di Masjid Al-Abidin dulu. Ada satu kan seorang itu, orang soleh, dia naik kapal, tiba-tiba dia tengok dekat daratan itu ada orang ahli maksiat. Lalu jumpa orang soleh tadi, wali Allah Ta'ala, doakanlah orang-orang dekat darat tu biar habis ditipu balik. Tolong doa, lalu orang soleh tu angkat tangan. Bila angkat tangan tak doa pun kena balik, doa kebaikan. Doa kebaikan. Lalu dia kata, tidakkah kalau sabit orang tu buat bala, nanti kita turun kat darat. Bila kita turun kat daratan nanti, orang yang buat maksiat, bila kita kena maksiat, kita kena maksiat. Maknanya tapi orang soleh tu diam saja, tak ada apa-apa doa dengan Allah. Tapi bila sampai dekat daratan, habis bertaubat pada Allah. Sebab apa dia? Sebab doa yang didoakan tadi. Ialah maknanya kita boleh cela maksiat. Apalah, berzina, minum arak, berjudi, kan maksiat, kita boleh cela maksiat. Maksiat kena cela. Yang kata bagus, tak boleh. Kita kena cela, tetapi kita tidak boleh benci kepada orang yang melakukan maksiat. Bahkan kita doa supaya dia meninggalkan maksiat. Lalu dia minum arak, Masya Allah, dia minum arak. Bahaya bila sudah lekat benda yang haram ini menjadi sebab dalam jiwa, maka benda inilah yang memotorkan, yang menyebabkan kita jadi berat. Mula berat sembahyang, lepas tu berat nak buat benda ni, lepas tu berat akhir-akhir terlucut zikir pada diri kita. Waliyazubillahi min zalik. Lalu dikatakan bahawa di sini maka aku minum akan dia. Masya Allah, dia minum. Sebab dia minum inilah di antara yang ketiga yang menyebabkan dia tak mampu dah nak mengucap la ilaha illallah. Tak mampu dah. Maknanya, maka kami berlindung dengan Allah daripada mukanya. Kita berlindung semua daripada Allah Ta'ala, daripada kemukaan Allah. Makhluk muka tak apa, makhluk marah kita tak apa, jangan Allah Ta'ala marah kita. Maknanya yang tiada kuasa bagi kita dengan dia, kita tidak mampu. Kalau kemukaan Allah tak mampu nak lagu. Jangan sampai kita mendapat kemukaan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu hidupkan hati kita dengan berzikir, beristighfar, berselawat. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Kita akan sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
Allahumma fil lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah kami semua ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebenarnya kami tidak mampu meninggalkan maksiat ya Allah, dan kami tidak ada kekuatan untuk melakukan amal ibadat kepada-Mu ya Allah. Berilah pertolongan kepada kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapat menjauhkan diri daripada maksiat, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan hati kami ya Allah. Hati kami dibersihkan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah kami daripada sifat hasad ya Allah. Bersihkanlah kami daripada sifat ujub, takabur dan sebagainya ya Allah. Jadikanlah kami berkasih sayang di antara satu sama lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar bertakwa kepada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kalimah la ilaha illallah sentiasa di dalam hati kami ya Allah. Dan basahkanlah lidah kami dengan berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tahankanlah lidah kami daripada mengatakan perkara yang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkanlah kami di negeri akhirat kelak nanti ya Allah, bersama dengan para siddiqin, syuhada, salihin dan para nabi-nabi-Mu yang saleh ya Allah. Dan begitu juga dengan ahli keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunlah dosa orang yang menyakiti hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf. Maafkanlah daripada kesalahan kami ya Allah, dan maafkanlah juga orang yang melakukan kesalahan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.